طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita pada hari yang mulia ini, pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 yang terakhir, untuk kita kumpul sama-sama untuk belajar ilmu tajwid, ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, majlis ini ataupun kursus ini jalan atas niat yang baik, jalan atas niat yang baik, yang bagus untuk arwah Allahyarham Kasmini binti Hashim. Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, di antara amalan hamba Allah Subhanahu wa taala, amalan Bani Adam, semua akan berputus kecuali pada 3 amalan tidak akan putus, pahalanya akan berterusan. Di antara amalan ini adalah sedekah jariyah, dan juga anak yang saleh yang doa untuk ayah dan maknya, dan juga adalah di antaranya ilmu yang bermanfaat. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini insya-Allah program ini ataupun majlis ini akan jalan atas niat Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah untuk arwah Allahyarham Kasmini binti Hashim. Semoga Allah Subhanahu wa taala makbulkan biiznillah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah amalan ini jadi saham untuk akhirat untuknya biiznillah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan derajatnya tinggi di syurga biiznillah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kira peluang untuk kita juga untuk dapat belajar ilmu tajwid biiznillah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, saya dengar uh, keluarga arwah Allahyarham Kasmini binti Hashim sudah infak untuk berserta tajwid ini, serta buku pun masya-Allah ada yang infak juga, masya-Allah. Kira masya-Allah saham untuk akhiratnya sangat besar. Kerana ini adalah di masa yang mulia, di bulan Ramadan. Bukan mana-mana di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan, di 10 terakhir pada Ramadan. 10 yang mulia. Mana tahu, mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan insya-Allah dengan malam Lailatul Qadar biiznillah. Ya Rabb, semoga ya Allah jadi amalan ini di antara amalan yang mengangkat derajat Allahyarham Hajjah Kasmini binti Hashim insya-Allah di syurga biiznillah Subhanahu wa taala. Dan jadi insya-Allah ya Allah amalan untuk kita juga, untuk diri sendiri, untuk kita dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya. Sebab kalamullah Subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita apabila kita dekat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya sentiasa dengan kalamullah, itu maksudnya kita dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan juga ahli Al-Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran ialah ahlullah, orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa lah insya-Allah, ya Allah jadikan kita pada ahli Al-Quran ya Allah. Jadikan kita pada ahli Al-Quran, orang yang dekat padamu ya Allah, dekat pada Rasulmu ya Allah. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat biiznillah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Rasulnya. Satu hari saya mengajar ilmu tajwid dan juga Quran di satu tempat. Ada seorang berumur lebih kurang dalam 63, 64 tahun, lebih kurang macam tu, datang pada saya. Dia adalah salah seorang pelajar saya. Dia kata pada saya, dia datang dalam keadaan menangis. Dia cakap, "Syekh, tolong ajar saya Al-Quran betul-betul. Saya nak belajar Al-Quran ni betul-betul. Nak baca Al-Quran dengan cara yang sempurna, Syekh." Karena cakap dengan dia, "Memang saya mengajar kamu kan. Ini kerja saya. Memang saya mengajar. InsyaAllah mengajar kamu betul-betul." Dia kata, "Syekh, saya ni umur sekarang
dah 63. Jadi saya umur sekarang dah mula dalam masa bonus lah, masa yang lebih-lebih. Seperti mana ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina as-sittini was-sab'in. Umur-umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Jadi dia kata, Syekh, saya ada dalam masa yang bonus ni. Tak tahu bila-bila ajal saya datang. Bila-bila akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh, saya malulah. Saya seorang pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi saya tak dapat baca Al-Quran betul-betul. Malu kalau saya dapat masuk syurga, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi saya tak pandai nak baca Al-Quran betul-betul. Allahu Akbar. Apabila saya dengar pada pelajar saya macam tu, saya cakap betul. Semua bulu badan saya semua tak tahu perasaan macam mana nak cakap. Subhanallah, takut. Di masa itu saya balik ke rumah saya menajat di satu tempat dulu dekat Putra Perdana. Balik ke rumah saya dalam perjalanan itu, selama saya perjalanan jalan balik, saya fikir. Sampai ke rumah saya fikir juga, ya Allah, bagaimana ni? Memang kerja yang kita buat ini adalah amanah. Mengajar orang, sampaikan ilmu, ini adalah amanah. Ini adalah amanah, kita kena sampai dengan cara yang betul, dengan cara yang orang faham biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila dia cakap macam tu, dia ada harapan kita menajat dia betul-betul supaya dia nak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia boleh baca Al-Quran dengan bacaan yang betul biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi orang seperti itu, dia sampai dia fikir, saya malu. Saya ingat sampai sekarang perkataan dia, saya malulah Syekh, saya seorang pada umatnya. Saya malulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk saya masuk ke syurga dengan rahmatnya, tapi saya tak pandai lagi baca Al-Quran dengan bacaan yang betul. Ya Allah, orang tu sampai fikir macam tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita semua insya-Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita husnul khatimah insya-Allah. Sekarang kita masih lagi ada. Masih lagi kita belum kembali kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita tidak wafat lagi. Masih lagi ada masa untuk kita belajar. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita dengan izinnya untuk kita belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid untuk kita dapat, ini adalah asas untuk kita dapat nak membaca Al-Quran dengan cara yang betul biiznillah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti mana Imam Makki Nasr Al-Jarisi yang wafat pada tahun 90 Hijrah kalau tak silap, yang kata dalam kitabnya Nihayatul Qaul Mufid fi Ilmi Tajwid Al-Quran Al-Majid, dia kata ilmu tajwid terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama adalah mengetahui pada makhraj huruf. Yang kedua adalah sifat huruf. Yang ketiga hukum-hukum tajwid. Yang keempat adalah banyakkan latihan ataupun praktis sehingga dapat bacaan yang sempurna. Ulang lagi sekali, ilmu tajwid terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama mengetahui makhraj huruf. Yang kedua sifat huruf. Yang ketiga hukum-hukum tajwid. Yang keempat adalah banyak latihan ataupun praktis sehingga dapat sebutan yang sempurna. InsyaAllah tak lama lagi buku akan sampai pada semua biiznillah. Dalam buku Tajwid Al-Itqan ada apa yang saya cakap ini biiznillah, dalam awal-awal kitab ini. Jadi alhamdulillah, kita sekarang dapat yang nak buat sekarang level asas, level 1. Kita akan ambil hukum-hukum. Kalau ikutkan pada tertib belajar untuk Al-Quran, awal orang kena belajar makhraj, kemudian sifat, kemudian hukum-hukum tajwid. Tapi kita mula dengan hukum-hukum tajwid sebab ini adalah semua ada asas sikit-sikit. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita nak bagi lagi kualiti biiznillah, kita akan fokus betul-betul pada pelajaran biiznillah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat faham pada ilmu tajwid asas ini dengan cara yang sempurna. Saya nak minta pada semua pelajar yang ikut dengan saya, semua peserta yang ikut dengan saya, jangan malu kalau ada benda yang tak jelas, terus tanya. Nanti saya akan bagi masa untuk soal jawab, tanya kalau ada benda yang tak jelas. Niat saya insya-Allah dan niat juga Datin, insya-Allah niat kita biiznillah kita nak sampaikan ilmu dengan cara yang terbaik biiznillah pada semua peserta yang ikut dengan kita insya-Allah. Sebab ini insya-Allah kita ada harapan yang besar, insya-Allah jadi ini saham untuk akhirat, untuk Allah yarham arwah Yasmini binti Hashim biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita buat dengan cara yang terbaik. Seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan falyutqinhu
Kama qala, barang siapa yang dia buat satu amalan, maka buatlah dengan cara yang terbaik. Jadi marilah insya-Allah kita biiznillah azam biiznillah dari awal ini pada kelas pertama untuk kita nak belajar betul-betul biiznillah. Sebab amalan kita bergantung pada niat kita juga. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan kita bergantung pada niat kita. Jadi kalau kita hadir dalam kelas ilmu untuk kita nak belajar, kalau kita hadir dengan niat nak belajar, ya Allah kita nak belajar. Dan benda yang guru mengajar itu adalah benda yang kita sudah belajar sebelum ini. Ha. Kadang-kadang ada orang hadir, benda ni saya tahu. Tak apa. Benda ni saya tahu. Tak ada masalah. Jadi kemungkinan dia hadir dari awal kelas sampai hujung kelas tidak dapat manfaat. Sebab apa? Sebab dia bukan hadir dengan niat nak belajar. Tapi apabila orang hadir dengan niat dia nak belajar biiznillah subhanahu wa ta'ala, maka pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan perkataan ataupun ilmu yang orang itu tidak ada melalui pada guru yang mengajar. Subhanallah. Di antara di antara adalah asbab untuk futuh. Maksudnya asbab yang bagi guru-guru yang mengajar dapat mengajar dengan cara lagi bagus, dengan cara lagi mudah untuk orang faham, dengan cara adalah sangat baik, adalah di asbabnya pelajar. Kalau pelajar tak ada, macam mana kita nak panggil saya guru? Ha? Kena ada pelajar baru saya jadi guru kan. Jadi di asbab antum semua yang hadir dengan saya, insya-Allah dengan izinnya Allah Subhanahu taala akan mudahkan untuk saya sampai dengan cara yang terbaik biiznillah. Jadi dari awal biiznillah marilah kita sama-sama niat kita nak belajar insya-Allah. Niat kita nak tambah ilmu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Naam. Jadi kita amalkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Abdullah, kalau tak silap, Abdullah bin Mubarak kata, "Isnan la yanala al-ilm, al-mustahi wal mutakabbir." Dua orang yang tidak dapat ilmu, orang yang malu dan juga orang yang takabur. Jadi maka kita usaha jangan jadi salah satu orang pada golongan itu. Orang yang malu ataupun orang yang takabur. Kalau ada benda yang tak faham, tanya. Lianna al-ilm yu'ta wa la ya'ti. Sebabnya ilmu kita kena syarinya, bukan dia yang akan datang pada kita. Baik? Kita kena usaha untuk nak dapat betul-betul. Dan juga jangan takabur. Jangan kita kata, saya tak nak tanya tak payahlah. Ni saya siapa ni sekarang nak tanya ni, semua orang malulah nanti. Jangan. Kemungkinan soalan yang nak tanya itu ada orang lain pun nak tanya tapi dia malu. Jadi mudah-mudahan kita dapat bantu dia biiznillah. Jadi tanya dengan niat, hadir dalam kelas dengan niat kita nak dapat ilmu insya-Allah. Kalau kita seperti ini, insya-Allah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita biiznillah. Minta maaf, orang yang miskin, orang yang kafir, bukan muslim, non muslim, orang non muslim, dia usaha dekat dunia ini, pergi kerja, cari duit, cari apa, dia dapat rezekinya. Rezeki itu dapat sebab usahanya ke sebab Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri badannya rezeki. Allah yang mudahkan untuk ni rezeki. Tak payah usaha untuk dunia, dia dapat dunia. Kita orang Islam, kita usaha, kita dapat dunia dan akhirat. Bukan dunia saja. Kita dapat dunia dan juga dapat akhirat. Orang doa Allah SWT, ya Allah, bagi saya murahkan rezeki, saya nak dapat beli kereta baru, nak dapat beli rumah baru. Nampak subhanallah, Allah SWT jawab doanya. Lama-lama nampak dapat beli rumah, dapat beli kereta, semua dapat. Masya Allah, apa yang dia doa, dia dapat. Berapa orang di antara kita ni doa Allah SWT apa yang dia nak, dia dapat juga. Ramai kan? Pasti ada dekat sini ada yang doa Allah SWT dia nak sesuatu, Allah SWT beri badannya. Mesti ada. Walaupun benda itu adalah kecil. Itu adalah kemungkinan benda yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benda yang berkaitan dengan dunia, nak duit, nak apa macam berkaitan dengan dunia. Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Yang sekarang kita nak buat ini adalah benda yang berkaitan dengan dunia kita dan juga akhirat biiznillah Subhanahu Wa Taala. Iaitu nak belajar Al-Quran, nak belajar ilmu tajwid betul-betul untuk kita nak dapat membaca Al-Quran dengan cara yang sempurna biiznillah. Jadi kalau kita angkat tangan dan juga kita doa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan kami,
Mudahkan untuk kami untuk belajar ilmu tajwid dengan cara yang betul, ya Allah. Mudahkan untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna, yang Engkau ridha, yang suka, ya Allah. Dan Nabi SAW suka jika dengar kita, ya Allah. Mudahkan untuk kita membaca Al-Quran dengan cara yang sempurna, ya Allah. Kita ada harapan sangat besar, ya Allah, untuk satu hari, insya Allah, apabila kita masuk syurga dengan rahmat-Mu, ya Allah, untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudahkan untuk kita, ya Allah. Kalau kita doa Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini, kita doa Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti ini, kita nak sangat untuk apa? Untuk nak dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna. Itu adalah benda ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan bagi pada orang doa-doanya, benda-benda kadang-kadang berkaitan dengan dunia nafsunya, bukan dunia saja, berkaitan dengan nafsu orang. Jadi ini adalah benda yang berkaitan dengan kalamullah Subhanahu wa taala, benda yang kita bagi kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tolakkan doa kita? Hasya wa kallah. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tak tolak doa kita biiznillah. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doa padaku. InsyaAllah jawapan akan ada biiznillah Subhanahu wa taala. Hanya kita kena amal, kena usaha juga. Kena usaha juga. Jangan kita adalah, okey, saya ikut kursus. Tak, kena usaha juga untuk insya-Allah dapat yang terbaik biiznillah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mari insya-Allah kita sama-sama mula kelas kita biiznillah Subhanahu wa taala dengan niat yang saya rasa adalah baik sangat kalau kita amalkan pada setiap kelas kita mula insya-Allah Subhanahu wa taala. Niat itu adalah niat Imam Haddad. Imam Haddad adalah salah seorang ulama besar dari bumi Yaman. Dan Masya Allah niat ini adalah sangat baik kalau boleh kita amalkan semua insya-Allah niat ini bismillah. Niat ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mari insyaAllah dengan niat ini, dengan juga setiap niat yang baik untuk diri kita insyaAllah, dan setiap niat yang orang yang saleh niat apabila dia nak belajar ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, dia niat apabila itu dengan setiap niat yang baik untuk diri kita, ya Allah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, dan atas setiap niat yang salihah yang baik. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله وعلى بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita mula insya-Allah Subhanahu wa taala kursus tajwid level 1. Level asas ini adalah insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan belajar dalam kursus ini adalah sedikit ataupun sebahagian daripada sifat huruf dan juga hukum nun, hukum mim, hukum wajibul gunnah, hukum lam, dan hukum-hukum mad, dan juga bahagian-bahagian idgham. Ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan belajar selama kursus ini biiznillah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kelas kita asalnya kursus ini adalah 10 kelas biasanya. Kita kelas pertama akan belajar pada sebahagian pada sifat. Kelas kedua adalah kita akan belajar hukum nun sakinah. Naam. Yang ketiga hukum mim dan hukum wajib gunnah. Yang keempat hukum lam. Yang kelima insya-Allah pada hukum mad. 6, 7 semua itu hukum mad. 8 hukum mad. 9 adalah bahagian-bahagian idgham. InsyaAllah kita akan habiskan kursus ini dalam masa 8 kelas. Ya, kita tambah masa kelas. Biasanya masa kelas adalah 1 jam setengah. Tapi kita buat adalah mungkin hampir 2 jam. Mungkin tak sampai 2 jam. Tapi hampir 2 jam biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan usaha biiznillah habiskan kursus ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaAllah arwah Allah yarham ini biiznillah subhanahu wa ta'ala dapat pahala lebih banyak biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah saya janji dari awal biiznillah subhanahu wa taala jika ada orang yang tak faham ataupun perlu ulang, saya akan ulang biiznillah.
Saya akan buat ulangan sampai orang faham betul-betul biiznillah subhanahu wa taala. Tujuan saya walaupun kita bagi masa itu mungkin cepat bagi dalam 8 kelas, tapi insya-Allah subhanahu wa taala saya akan usaha sampaikan ilmu ni dengan cara yang mudah insya-Allah untuk kita faham, serta insya-Allah subhanahu wa taala akan usaha untuk setiap orang faham. Jadi saya sahaja kalau ada benda yang tak jelas tolong tanya. Dan di hujung kelas akan bagi masa. Kalau nak message terus pun boleh biiznillah subhanahu wa taala, nak message dalam grup pun boleh biiznillah. Hanya jawapan kemungkinan lambat sikit mengikut pada masa saya insya-Allah. Tapi kalau saya ada masa kosong saya akan sampaikan. Dan juga alhamdulillah dalam kursus ini adalah juga seorang guru yang ikut dengan kita pada hari ini, alhamdulillah, Ustazah Ummu Amirah. Ustazah Ummu Amirah adalah seorang pelajar saya yang Masya Allah cemerlang dia belajar. Sekarang dia belajar qiraat juga, alhamdulillah. Dan dia sudah ikut dengan saya kursus tajwid lebih pada sekali, Masya Allah. Dan sampai juga kadang-kadang dia gantikan saya juga untuk menajar, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalau ada soalan apa-apa pun boleh kita tanya pada Ustazah Ummu Amirah, pun boleh tanya insya-Allah. Dan juga dalam grup tajwid ini insya-Allah saya akan usaha masukkan 3 ustazah lagi insya-Allah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, ada lebih pada seorang untuk jawab, untuk bantu biiznillah subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mula insya-Allah. Bab yang pertama yang kita akan belajar sifat al-huruf. Allah, sifat al-huruf. Bab ini besar, sifat al-huruf. Nak belajar dalam satu kelas? Bukan. Hanya kita nak ambil sikit sahaja pada sifat. Sebab sifat al-huruf ini adalah sebahagian pada sifat kita akan guna ketika belajar hukum-hukum tajwid. Biasanya orang belajar hukum tajwid, orang Melayu kebanyakan panggil hukum 5 kan, hukum nun, hukum mim, hukum lam dan sebagainya. Dia tak adalah belajar bab sifat sebab dia rasa ini adalah asing, tak berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Tetapi sebenarnya makhraj huruf, sifat huruf berkaitan juga dengan hukum asas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar 3 jenis sifat sahaja. Adalah sifat yang berkaitan pada nafas dan suara dan juga pangkal lidah serta sifat qalqalah biiznillah subhanahu wa taala. Biasanya dulu kita belajar sifat al-huruf, kita belajar satu sifat lawannya, contoh katalah hams lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawa, di antara dua-dua ada sifat tawassut. Isti'la lawannya istifal. Biasanya dulu kita belajar seperti ini. Itu yang masyhur. Tapi saya syari bagaimana nak terangkan untuk belajar dengan cara lebih faham biiznillah subhanahu wa taala. Jadi saya bagi susunan lain sikit. Susunannya adalah bergantung pada asas, pada asalnya kenapa sifat itu terjadi. Macam contoh dua sifat yang pertama adalah hams lawannya jahar. Apa sebabnya? Sebabnya adalah nafas. Jadi saya panggil sifat yang berkaitan dengan nafas. Sifat yang kedua syiddah tawassut rakhawa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suara. Sifat yang ketiga adalah sifat yang berkaitan dengan pangkal lidah. Kita ada isti'la dan juga istifal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah saya akan terangkan sebahagian pada sifat itu dengan cara ringkas juga. Nanti insyaAllah apabila kita sampai level 2 dan 3 biiznillah, benda yang kita belajar sekarang dalam kelas pertama akan ulang lagi sekali. Tapi ini adalah sebagai asas untuk kita boleh jalan biiznillah untuk jawab dalam buku latihan. Sebab insyaAllah dalam level 1 ini akan ada satu buku latihan. Kita akan buat jawapan dalamnya. Ada soalan-soalan dalamnya. Kita akan buat sama-sama insyaAllah. Jadi perlu kita belajar sedikit pada bab ini biiznillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sifat yang pertama, sifat yang berkaitan dengan nafas. Ada dua sifat. Ada berapa sifat? Ada dua sifat. Adalah sifat hams, lawannya adalah jahar. Apa maksud pada hams dan apa maksud pada jahar? Mari kita sama-sama, contoh letak tangan di hadapan mulut macam ni. Kemudian kita sebut huruf ha, Cuba sebut Ada nafas berterusan kan? Ada nafas berterusan. Baik, kita sebut huruf ba. Ba sukun sebelumnya alif fathah. Ab. Ada nafas berterusan? Macam tak ada. Kalau huruf dal, ad. Tak ada. Tak ada pun nafas berterusan. Ulama bagi nama khas untuk hukum-hukum tajwid. Apabila nafas berterusan, dia bagi nama adalah hams. Maknanya nafas berterusan keluar. Dan apabila nafas tidak berterusan, maknanya nafas tertahan, dia bagi nama jahar. Bagi nama apa? Jahar, sifat jahar. Jadi hams maksudnya adalah menyebutkan huruf dengan keadaan nafas berterusan keluar. Huruf hams ada berapa huruf?
ada 10 huruf. Takkan kita nak cuba satu huruf macam ni, kan? Mesti kita ada ayat khas untuknya, iaitu fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini adalah huruf apa? Huruf hams. Huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat. 10 huruf ini adalah setiap huruf badannya ketika sebut ada nafas berterusan keluar. Cuba ambil satu huruf. Mana-mana huruf? Katalah huruf shin. Sukunkan huruf itu dan sebelumnya alif fathah. Jadi apa? Ash. Ash. Letak tangan. Ash. Ada nafas berterusan, kan? Ini adalah maksudnya. Huruf ini adalah bersifat hams. Kalau jahar, nafas penyebutan huruf dengan keadaan nafas tertahan. Nafas tertahan. Hurufnya 18 huruf. Allahumma wazni qari'in dhi ghadin jadda talab. Allah. Banyaknya. Macam mana nak hafaz? Baik lagi hafaz 10 huruf ni. Kita hafaz huruf hams. Yang baki pada huruf itu semua huruf jahar. Baik. Saya bagi kemudahan. Saya cakap jangan hafaz ayat ni. Tak apa. Hafaz 10 huruf ni saja. Yang baki terus sebut adalah sifatnya adalah jahar. Jahar maksudnya adalah penyebutan huruf dengan keadaan nafas tertahan. Nafas tertahan bagaimana? Macam mana tertahan? Boleh terangkan lagi? Boleh sangat, insya-Allah. Mari kita tengok video insya-Allah biiznillah subhanahu wa taala untuk lebih jelas pada bab ini insya-Allah. Sifat hams dan jahar. Hams kita kata apa? Nafas berterusan keluar. Jahar apa maksud? Nafas tertahan, kan? Cuba kita tengok ketika sebut huruf ha apa jadi untuk nafas, dan ketika sebut huruf hamzah apa yang akan jadi. Nampak nafas berterusan keluar. Tak, nafas tertahan dekat sini. Nampak? Nafas berterusan. Nafas tertahan kalau hamzah. Baik. Maknanya ketika hams, nafas akan berterusan keluar. Ketika jahar, nafas tertahan. Yang saya nak pada setiap pelajar hari ini hanya faham ni saja. Hams, nafas berterusan. Jahar, nafas tertahan. Sebab benda ni kita akan guna ketika bacaan. InsyaAllah kita baca Al-Quran. Dan ketika dalam level 1, insyaAllah kita jawab tentang dalam buku. Bismillah kita akan guna pada bab ini. Ulang lagi sekali. Huruf hams ada berapa huruf? Ada 10 huruf. Iaitu huruf fahathahu syakhsun sakat. Kalau hams, nafas berterusan. Kalau jahar, nafas tertahan. Barakallahu fikum. Harap video ini dapat membantu untuk kita faham pada bab ini lebih baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kalau mengikut pada apa yang kita belajar, kalau ikut apa yang kita belajar, saya tanya siapa-siapa nak jawab silakan. Saya tak panggil satu-satu. Siapa-siapa nak jawab silakan. Kalau mengikut apa yang kita belajar tadi, hams dan jahar, kalau huruf sin sukun sebelumnya alif fathah, as, ini adalah hams ke jahar? Hams. Kenapa? Sebab suara udara berterus Tertahan. Sebab nafas berterusan. Okey? nafas. Yes, bagus. Sebab nafas berterusan. Baik, kalau huruf fa Dia Tertahan. F, cuba letak tangan. Tak. Cuba letak tangan sebut. F. Nafas apa jadi? Nafas berterusan. Nafas berterusan. Jadi apa maksud hams, kan? Hams, Betul tak? ya. Jadi huruf fa adalah di antara huruf hams. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau sampai benda ni sudah faham, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Itu yang saya nak. Baik, kita pindah pada sifat yang kedua insya-Allah, iaitu sifat yang berkaitan dengan suara. Sifat yang berkaitan dengan suara. Tadi sifat yang kita belajar adalah berkaitan pada nafas. Nafas tertahan, nafas berterusan ataupun nafas tertahan. Sekarang yang sifat yang kita nak belajar juga ada tertahan dan ada juga berterusan, tapi bukan nafas. Sekarang suara. Sekarang adalah suara. Sifat yang berkaitan pada suara kita ada 3 jenis sifat. Yang pertama adalah sifat syiddah. Sifat apa? Sifat syiddah. Apa maksud pada syiddah? Sifat syiddah maksudnya adalah menyebutan huruf dengan keadaan suara tertahan. Menyebutan huruf dengan keadaan suara tertahan. Lawan pada sifat syiddah, lawannya adalah sifat rakhawah. Menyebutan huruf dengan keadaan suara berterusan keluar. Suara berterusan keluar. Dan di antara dua sifat ini ada satu sifat namanya sifat tawassut. Apa maksud tawassut? Tawassut adalah maksud sederhana.
Maksud mengikut pada bahasa adalah sederhana, tawassut sederhana. Nah, tawassut adalah maknanya dekat sini adalah menyebutkan huruf dengan keadaan suara di antara sifat syiddah dan sifat rakhawa. Maknanya dia tidak tertahan seperti syiddah dan tidak berterusan seperti rakhawa. Maaf Syekh, masih lagi tak jelas. Boleh terangkan lagi? Boleh sangat. Saya buat soalan, saya jawab insya-Allah. Kalau ada orang masih lagi malu untuk nak jawab, nak tanya-tanya. Okey, soalan seperti ini. Masih lagi saya tak faham betul-betul. Apa maksud perkataan Syekh? Jom kita terangkan. Yang pertama saya nak pada setiap pelajar yang ikut dengan saya, kalau kita nak tahu makhraj huruf atau sifat salah satu huruf, bagaimana kita nak isyaratnya? Adalah kita sukunkan huruf itu, biasanya Melayu disebut apa? Matikan huruf itu. Sebelumnya ada apa? Alif fathah ataupun alif dhamma atau alif kasrah. Contoh, kita ambil satu huruf. Ambil huruf yang tadi kita guna. Tadi kita bagi contoh pada hams, kita bagi huruf hamzah dan huruf ha, kan? Kalau huruf hamzah, kita sebut hamzah sukun, alif sebelumnya alif fathah. Apa jadi? A, a, kan? A. Adakah nafas? Adakah suara berterusan? A. Boleh kita panjangkan bunyi hamzah? Tak boleh. A. Macam Suara tertahan. tertahan. Macam suara itu tertahan, kan? Ulama bagi nama khas untuk apa? Untuk setiap huruf. Apabila suara ni tertahan, dibagi nama syiddah. Dia bagi nama apa? Sifat syiddah. Maknanya suara tertahan. Baik, kita ambil huruf ha yang tadi kita belajar dalam hams. Ha, ah. Apa jadi untuk suara? Suara tertahan ke ataupun suara berterusan? Berterusan. Berterusan. Dia no, Berterusan. dia bukan tak, dia bunyi berterusan. Kalau huruf ha, bunyi berterusan. Kalau huruf ghain, bunyi berterusan. Baik, ini adalah maksud pada sifat rakhawa. Kalau suara berterusan, itu maksudnya rakhawa. Kalau suara tertahan, itu maksudnya apa? Maksudnya syiddah. Di antara dua sifat ini, syiddah dan rakhawa, ada satu sifat namanya tawassut. Namanya apa? Tawassut. Apa maksud tawassut? Sederhana. Maknanya bunyi huruf itu tak seperti syiddah tertahan dan tidak seperti rakhawa berterusan, dia di antara dua-dua. Contohnya huruf lam. Huruf lam. Contoh kita kalau kita sebut orang baca contoh surah Fatihah, dia sebut apa? Alhamdulillah ataupun alhamdulillah. Terus kan? Alhamdulillah. No, alhamdulillah atau orang sebut alhamdulillah, no juga salah. Orang awam dia tahu juga, bukan bacaan surah Fatihah alhamdulillah. Tak boleh macam tu. Kena sebut alhamdulillah. Tapi kita dalam ilmu tajwid, ulama sudah bagi nama khas pada keadaan yang kita sebut itu. Sebab sifat huruf itu, apa maksud pada sifat huruf? Iaitu keadaan ataupun rupa yang khas yang terjadi di tempat makhraj. Tempat makhraj huruf itu. Katalah huruf lam, apa jadi tentangnya pada sifat? Bunyinya sederhana. Kita tak boleh sebut alhamdulillah, tak boleh macam tu. Dan kita tak boleh sebut seperti syiddah. Alhamdulillah, no juga, salah juga. Baik. Jadi pada ilmu tajwid ini adalah nama khas untuk suara itu. Keadaan suara ketika keluar ada nama khas untuknya. Kalau suara tertahan, kita panggil syiddah. Kalau suara berterusan, kita panggil rakhawa. Kalau suara sederhana, kita panggil tawassut. Baik, Syekh, macam mana ni? Macam saya sebenarnya, saya sudah belajar ilmu tajwid berapa kali. Sifat pun saya sudah belajar berapa kali. Tapi sifat huruf bagi saya pening kepala lah. Macam tak tahu macam mana nak guna. Banyak orang nak tanya soalan seperti ini, kan? Jawapan untuknya, kita kena faham sifat itu betul-betul dan kita kena praktis. Sebab seperti mana awal tadi, di awal mula kelas, saya kata ilmu tajwid terdiri daripada 4 perkara. Mengetahui makhraj huruf, sifat huruf, hukum tajwid, dan banyakkan latihan dan praktis. Jadi kita perlu praktis, perlu latihan untuk kita dapat sebutan yang sempurna, insya-Allah SWT. Mari saya terangkan sifat ini melalui pada surah Fatihah supaya kita lebih jelas dan supaya insya-Allah kita faham bagaimana kita nak guna 3 sifat ini, syiddah, tawassut, rakhawa. Dalam surah Al-Fatihah, apabila kita baca contoh sin pada basmalah, bismillahi,
Bismillahi. Sin itu adalah sifatnya hams, nafas berterusan, dan juga sifatnya rakhawa, suara berterusan. Suara berterusan. Bismillahi. Kita tak boleh sebut Bismillahirrahman. Bismillah. No, Bismillahi. Bismillahi. Mesti bunyinya berterusan. Bismillahi. Tak boleh kita sebut Bismillahi. Salah. Kan? Orang awam tahu ini adalah salah. Bismillahi. No. Bismillahi. Mesti bunyinya berterusan. Jadi ini adalah maksud pada sifat rakhawa. Mungkin pada basmalah kadang-kadang tak ramai orang salah. Tapi saya tahu satu contoh dalam surah Fatihah, ramai pada pelajar kadang-kadang ada kesalahan di situ. Dan ramai pada pelajar ketika baca dengan gurunya ada kesalahan dekat situ, tapi mungkin dia tak tahu apa sebabnya. Atau gurunya tak terangkan kenapa sebab itu. Kadang-kadang orang baca surah Al-Fatihah, dia baca ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. No, kita guru sebagai guru kita kata salah, tak betul. No maghdubi. Maghdubi, no maghdubi. Kena jaga ghain itu bunyi berterusan. Baik, tapi kadang-kadang pada guru ketika tegur pada pelajar tak cakap tentang sifat. Dia kata apa? Jangan buat qalqalah ghain, jangan buat qalqalah. Jangan buat qalqalah. No maghdubi. Maghdubi. Pelajar kadang-kadang lupa. Tapi kalau kita faham sifat huruf itu betul-betul, ghain ini adalah bunyi berterusan, no bunyi tertahan. Jadi kita kena jaga bunyinya berterusan. Ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh kita sebut maghdubi. Baik. Kesalahan satu lagi berkaitan dengan sifat syiddah, tawassut dan rakhawa. Sifat tawassut. Dalam surah Al-Fatihah pun ada huruf tawassut. Seperti huruf Ain. Huruf Ain di antara huruf tawassut. Lin Umar. Huruf Ain ini kena jaga bunyinya tawassut. Banyak kan pada pelajar, kadang-kadang pada orang Melayu ada masalah sikit pada huruf Ain. Kenapa? Sebab dari A sampai Z, kita tidak ada dalam bahasa Melayu, tidak ada adalah huruf Ain. Kecuali mungkin orang yang duduk dekat Kedah, adalah saya dengar dia sebut huruf Ain juga. Alostar, betul. Ada yang dari Alostar ketika sini ke? Masya Allah. Baik. Jadi adalah pada satu tempat mungkin dia macam tak ada masalah sangat pada huruf Ain. Masih lagi dia boleh sebut. Tapi ada juga kesian pada ramai pada pelajar juga yang dia kata tak jadi huruf Ain. Saya pernah dengar pada guru, pernah dengar pada pelajar dia kata tak jadi huruf Ain. Sampai keadaan macam nak nangis dah. Dia kata huruf Ain itu tak jadi. Saya sebut pada pertengahan kerongkong, tapi selalu guru kata salah. Yang pertama kita nak tengok pada syarat sebutan. Huruf Ain ini adalah keluar dari pertengahan kerongkong. Jadi kita kena jaga pertengahan betul-betul. No dekat bawah di hujung kerongkong. Syekh, tak ada suara, Syekh. Suara ada. Yang lain dengar Ada. saya? Ya, Dengar. Alhamdulillah. Cuba share handphone saja ya. Barakallahu fiik. Okey. Huruf Ain adalah di antara sifatnya tawassul. Jadi kita kena jaga. Yang pertama adalah dia keluar pada pertengahan kerongkong. Yang kedua kita kena jaga bunyinya. Bunyinya sederhana. Tawassul kita kata sederhana. Maknanya bunyinya tak pendek sangat dan tak bunyinya panjang sangat. Tak pendek sangat dan tak panjang sangat. Dia adalah sederhana di antara dua-dua. Jadi kalau huruf Ain itu kita nak sebut, contoh iyyaka, kadang-kadang ada pada pelajar dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia kata saya betul-betul sebut pada pertengahan kerongkong, tapi tak keluar. Dia sebut na'budu. Yang pertama cuba pasti setiap orang bagaimana sebut. Adakah sebut na'budu macam saya nak. Kalau kita sebut nak itu macam dalam bahasa Melayu nak itu sebut Ain tu macam nak, itu maknanya bukan makhrajnya betul. Baik, sebab nak itu dekat hamzah dekat sini. Kita nak Ain bertengahan. Na'budu. Jadi Ain itu kita jaga sifat tawassul. Kadang-kadang orang sebut pada pertengahan kerongkong tapi sebut salah juga. Kenapa? Sebab dia tak jaga sifat huruf. Dia tak jaga bunyinya sederhana. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. No, na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. No, na'budu. Baik, kita kena jaga pada sifat.
Kasihan ramai pada pelajar kadang-kadang masalahnya bukan masalah makhraj huruf ain. Salah. Masalah sifat pada huruf ain itu salah. Dia tak jaga pada sifat tawassut. Bunyi sederhana. Jadi sifat ini adalah syiddah, tawassut, rakhawa. Kalau syiddah kita ada 8 huruf. Kita ada berapa huruf? Adalah 8 huruf. Ajid, qittin, bakat. Atau ajid, qittin, bakat. Huruf tawassut, lin, umar. Huruf rakhawa yang baki pada huruf. Kalau huruf syiddah, ajid, qittin, bakat, ini adalah huruf ini kira huruf qalqalah yang biasa kita tahu, biasa orang Melayu sebut baju dah kotor kan? Tambah lagi apa? Huruf hamzah dan huruf kaf dan huruf ta. 3 huruf hamzah, ta, kaf. Ini adalah huruf huruf syiddah. Ajid, qittin, bakat. Mungkin mudah lagi kita hafal macam ni. Ajid, qittin, bakat. Huruf tawassut, lin, umar. Yang baki pada huruf ialah huruf rakhawa. Mari untuk lebih jelas biiznillah subhanahu wa ta'ala kita tengok videonya untuk lebih jelas. Perhatian, sifat ini yang berkaitan pada suara, ulama bagi nama khas untuknya. Dia sebagai nama azminatul huruf. Azminatul huruf. Apa maksud pada azminatul huruf? Azminatul huruf maknanya masa bagi huruf bahasa Arab. Bukan setiap huruf bahasa Arab panjangnya sama. Tidak. Ada huruf keluar cepat. Ada huruf sederhana. Ada huruf dia panjang bunyinya. Macam contoh apabila kita sebut hamzah, a. Apabila kita sebut contoh lam, al. Apabila sebut ghain, al. Macam pendek. Panjang sikit, lagi panjang. Baik. Dia tak ada panjang maksud kita sampai 2 harakat, 3. No. No 2 harakat, 3 harakat. Sikit saja. Contoh a, al, al. A, al, al. Dia macam pendek, panjang, lagi panjang. Pada bab ini kita kena jaga sangat betul-betul pada ketika sebutan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey, yang semua yang lain sekarang audio okey semua? Nampak semua dah buka mic. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, mari kita tengok videonya untuk lebih jelas biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. al Al, al al, nampak? Pendek, al panjang sikit, lagi al panjang. al al Mesti ketika baca Al-Quran, kita jaga pada sifat ini betul-betul. Dengan sifat yang tadi kita belajar, hams dengan jahar. Mesti kita kena jaga. Kalau kita sebut contoh, Bismillahi, Bismillahi, mesti sin itu kena bagi bunyi yang panjang. Tak boleh kita sebut Bismillahi, Bismillahi. Tak betul, salah. Baik, barakallahu fikum. Pada bab ini kita kena jaga betul-betul insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini adalah sifat yang berkaitan dengan suara, syiddah, tawassut, rakhawa. Syiddah hurufnya ajid, qittin, bakat. Tawassut hurufnya lin, umar. Rakhawa huruf yang baki pada huruf. Baik. Okey. Teruskan pada sifat yang ketiga, juga di antara sifat yang sangat penting, iaitu sifat isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Apa maksud pada isti'la dan apa maksud pada istifal? Dan kenapa sifat ini adalah di antara sifat yang penting? Sifat isti'la maksud badannya menyebutkan huruf dengan keadaan pangkal lidah menaik ke langit. Pangkal lidah menaik ke langit seperti mana nampak dalam gambar ini. Pangkal lidah menaik ke langit, ini adalah sifat isti'la. Kalau istifal menyebutkan huruf dengan keadaan pangkal lidah menjauhi langit, yakni tidak menaik. Cuba tengok pada pangkal lidah tidak menaik ke langit. Baik. Apa jadi kalau jadi isti'la dan apa yang akan jadi kalau jadi istifal? Hasil daripada sifat isti'la ialah huruf menjadi tebal dan aliran suara menaik ke langit. Huruf akan jadi tebal apabila pangkal lidah menaik ke langit, bunyi huruf akan jadi tebal. Dan apabila pangkal lidah menjauhi langit, bunyi huruf akan jadi nipis. Minta maaf, ramai pada pelajar kadang-kadang sebut Ar-Rahmanir Rahim. Dia muncul mulut. Untuk apa? Untuk nak jaga ketebalan pada ra. Ini salah. Tak betul.
ihdinas siratal mustaqim. Salah juga. Tak betul. Sebab ketebalan huruf bukan berkaitan dengan bibir. Ketebalan huruf berkaitan dengan pangkal lidah. Apabila pangkal lidah terangkat ke langit, maka bunyi huruf akan jadi tebal. Apabila pangkal lidah menjauhi langit, maka bunyi huruf akan jadi nipis. Ulama bagi nama khas untuk keadaan ini. Apabila pangkal lidah terangkat, panggil isti'la. Apabila pangkal lidah tidak terangkat ataupun menjauhi langit, dia panggil istifal. Sifat isti'la dan istifal ini sangat penting. Sebab kadang-kadang ketebalan huruf dia akan ubahkan makna. Ketebalan huruf boleh ubahkan makna? Yes, betul. Ketebalan huruf akan ubahkan makna. Mari kita ambil satu contoh untuk lebih faham dan lebih jelas insya-Allah Subhanahu taala. Contoh yaumat talaq. Yaumat ta huruf ta. Yaumat talaq. Hari berjumpa. Hari berjumpa untuk perang itu dalam surah Yaumat Talaq. Kalau huruf ta ini kita tebalkan, jadi ta kita tebalkan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi ta. Sebab dalam makhraj huruf ta, dia keluar tiga, hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Ada tiga huruf keluar dari situ. Dal, ta, ta. Ta dengan ta, berbezaan di antara dua huruf ini adalah isti'la dan istifal. Di antara sifat yang berbezaan adalah isti'la dan istifal. Ta adalah istifal, pangkal lidah tidak terangkat. Tapi kalau ta, pangkal lidah terangkat. Jadi kalau kita tebalkan huruf ta itu akan jadi yaumat talaq. Allah. Jadi makna jauh bukan sama. Yaumat talaq hari berjumpa untuk perang dulu, tapi yaumat talaq hari berjumpa. Kalau yaumat talaq hari bercerai. Waliyadzubillah. Makna tak sama. Sama juga pada perkataan asa dengan asa. Asa sin, asa sad. Makna tak sama. Jadi ada perbezaan di antara satu sama lain apa? Pada sifat. Ta itu kalau dia jadi tebal, makna akan berubah. Huruf ta kalau dia jadi nipis pun makna akan berubah. Tak boleh. Baik, jadi kita kena jaga pada sifat isti'la ini betul-betul. Dan di sama waktu, nak jaga pada ketika huruf isti'la sebut, jaga jangan mulut muncung. Jangan dalam keadaan muncung mulut. Contoh, ihdinas sirata ghairi. No, itu salah. Tak betul. Ghairi sirata sirata. Kalau kita sebut dalam keadaan muncung, apa akan jadi? Sirata sirata. Baik. Kalau kita sebut dalam keadaan muncung, memang kita dengar sad tebal, bukan nipis. Tak nak kata ini sad nipis. Memang dia tebal. 100% dia tebal. Tapi di sama waktu 100% juga bukan ini sebutan sad yang sempurna. Kenapa? Sebab dia dah jadi lebih tebalannya, lebih pada yang kita nak. Al-Quran Al-Karim sampai pada kita adalah dengan dua. Dengan cara adalah nas, teks, sampai pada kita sebagai teks. Baik, seperti dalam Mushaf Sayyidina Osman. Baik. Dan juga sampai pada kita pada cara suara. Mungkin orang kata, suara? Mana ada audio Nabi SAW baca? Bukan seperti itu. Sampai pada kita sebagai suara, maksud kita adalah dengan cara talaki. Nabi SAW diambil pada malaikat Jibril daripada Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat ambil pada Nabi, tabi'in ambil pada sahabat, tabi'in sampai zaman kita. Macam saya belajar dengan guru saya belajar dengan guru Nia. Sampai seperti itu, sampai Nabi SAW. Kalau kita tengok pada isnad Al-Quran, dalam sanad Al-Quran, adalah orang-orang sampai pada sanad itu sampai pada zaman kita. Sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan jaga Al-Quran ini untuk tidak akan ada berubahan padanya. Langsung tidak akan ada berubahan. Pada semua, pada segi tulisan, pada segi bacaan dan sebagainya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran biluhunil Arab."
bacalah Al-Quran dengan cara Arab, cara lugat Arab. Kita tak boleh baca Al-Quran dengan makhraj apa, dengan sebutan adalah makhraj, contoh huruf nipis jadi tebal, huruf tebal jadi nipis dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Mesti kita kena jaga pada bab ini. Barakallahu fikum. Jadi kita kena baca dengan cara yang sempurna. Jadi ketebalan huruf ini, apabila orang sebut huruf tebal dalam keadaan muncul mulut, bukan maknanya dia tak buat tebal. Dia masih lagi tebal, tapi ketebalannya sudah lebih. Contoh ya, barakallahu fikum. Sekarang seorang namanya, tak nak sebut nama siapa-siapa. Nama saya. Nama saya adalah Nadir. Nun, alif, dal, ra. Nadir. Kalau ada seorang datang pada saya sebut, nama kamu Nadir. 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 Dia dal tu sebut dalam tebal. Ataupun dia tukar jadi dad. Nadir. Seperti mana ramai orang kadang-kadang panggil saya Nadir. Nadir bukan Nadir. Nadir dengan Nadir jauh mana. Jauh beza dengan maknanya. Kalau Nadir maknanya qalilul wujud. Maknanya jarang jumpa yang sama. Kurang jumpa yang sama. Mudah-mudahan jarang kurang jumpa yang sama yang baik bismillah. Mudah-mudahan insya-Allah saya sampai yang terbaik bismillah untuk semua insya-Allah. Itu adalah maksud nadir. Kalau nadir macam bercahaya, itu maksud nadir. Jadi makna tak sama. Jadi kalau orang panggil saya Nadir, anak akan cakap dengan dia, ini bukan nama saya Nadir, nama saya Nadir. Nadir. Dal itu nipis. No tebal, no dir. Tak. Dal itu adalah nipis. Huruf dal, no dad. Baik. Kita akan sedih kalau orang sebut macam tu. Kita kena ada perasaan ini untuk kalamullah lebih tinggi. Kalau orang baca Al-Quran dengan bacaan yang tidak betul, kita kena usaha nak sebut dengan cara yang sempurna, ya Allah. Nak sebut dengan cara yang betul. Kena usaha sangat. Kalau ada orang dia ada masalah pada sebut ketebalan huruf, dia tebal lebih ataupun dia tak buat tebalan cukup tebal, kena usaha untuk jaga pada bab ini. Kenapa? Sebab ini kalamullah. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang muliakan syair Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang muliakan lagi tinggi, itu adalah di antara tanda fa innaha min taqwal qulub, di antara tanda adalah orang bertakwa, orang yang saleh. InsyaAllah Subhanahu wa taala. Maka kita usaha insyaAllah pada hari ini biiznillah. Ya Allah, saya azam pada hari ini insyaAllah, ya Rabb, mudahkan untuk saya nak baca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna. Mudahkan untuk saya, ya Allah, jalan untuk baca Al-Quran dengan cara yang sempurna, ya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menajar kita Al-Quran, yang bagi kita faham Al-Quran ini betul-betul, bagaimana cara bacaannya yang betul. Ini adalah taufik pada Allah, kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala yang beri pada kita. Tak baca ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala yang akan sampaikan ilmu ni pada kita. Khalaqal insan, ciptakan manusia. 'Allamahul bayan, ajar padanya. Ini adalah rizki. Al-ilm, ilmu ini pun rizki. Bagaimana orang dapat rizki duit? Ilmu itu pun rizki. Kalau ada orang nampak Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dia dapat ilmu banyak, itu adalah rizkinya. Maaf ya, kadang-kadang orang ingat rizki itu duit saja. Nikmat kita masih lagi dalam keadaan boleh ambil nafas, tarik nafas, lepaskan nafas, kita masih lagi boleh makan, boleh minum, itu rezeki kita di dunia ini. Berapa orang yang dia ada kaki tapi dia tak boleh jalan? Berapa orang dia ada lidah tapi dia tak boleh cakap? Jadi Allah Subhanahu wa taala beri rezeki pada kita. Ini adalah nikmat kita sihat, itu pun rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita jaga dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita masa untuk kita di dunia ini. Berapa tahun yang kita akan hidup, 60 ke 70 tahun kita hidup di dunia. Maka kita usaha untuk jaga masa ini dengan benda yang akan bagi kita manfaat di akhirat kita biiznillah Subhanahu wa taala. Jangan ingat, kalau kamu semua bagi masa sedikit pada masa kamu masing-masing untuk nak belajar Al-Quran, untuk nak fokus untuk belajar Al-Quran, atau khususnya bab agama yang kira fardu ain, kita bagi pada masa kita 24 jam, ini bagi 1 jam ke 2 jam untuk khusus untuk bab ni. Jangan ingat akan ada kerugian. Tak ada rugi. Rugi tak ada rugi. Langsung tak ada rugi. Ada untung ada. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, "Ma taraka 'abdan syai'an lillah illa wa'awadahu Allahu khairan minhu fi dinihi wa dunyah." Ma taraka 'abdan
syai'an lillah illa wa'adahu Allah khairan minhu fi dinihi wa dunyah. Barang siapa, atau kama qala, barang siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya dengan benda yang lebih baik untuk dirinya di dunianya dan juga di akhiratnya. Allahu akbar. Jadi pada masa kita 24 jam, kita bagi 1 jam untuk kita belajar Al-Quran betul-betul. Jangan ingat ini adalah ada rugi pada masa kita. Tidak. Ini adalah Allah SWT akan ganti untuk kita dengan pahala yang banyak biiznillah. Dengan benda yang baik biiznillah SWT. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan seronok kita pergi sana pergi sini khusus untuk apa? Untuk kita nak baca Al-Quran, khusus untuk kita nak dekat pada Allah SWT. Kamu ingat Allah SWT akan tak nilaikan apa yang kita usaha ni? Hasya wa kalla. Allah SWT rahim, Allah SWT karim. Maha kaya Allah SWT. Bukan biasa-biasa. Kalau sekarang kita ada satu orang, kita jaga dia baik-baik, kita contoh pergi ziarahnya, pergi cakap dengannya, dia muamalah dengan kita sangat baik. Tapi kalau kita muamalah dengan tak proper, dia mungkin boring pada kita, tinggalkan kita. Tapi Allah SWT tak seperti itu. Allah SWT yaqbalu at-taubata an ibadih. Allah SWT kalau hamba dia jauh badannya, tapi tiba-tiba dia taubat, dia rujuk pada Allah SWT, Allah SWT terima taubatnya terus. Tak tolak taubatnya. Kalau orang itu adalah dia nak dekat pada Allah SWT, Allah SWT akan beri badannya. Sebab Allah SWT karim. Makanya Allah SWT akan beri pada hamba-Nya apabila dia minta badannya. Dan kita minta pada Allah, ya Allah, mudahkan untuk kita nak baca Al-Quran dengan cara yang sempurna, ya Allah. Jadi insya-Allah Allah SWT akan beri pada kita. Tapi kita kena usaha biiznillah SWT. Ilm, amal. Kena ilmu, kena amal juga biiznillah SWT. Huruf tafkhim kita ada 7 huruf. Iaitu huruf khussa, dagtin, qidh. Selalunya pelajar kadang-kadang dia kata, alamak susah ni nak sebut. Khussa, dagtin, qidh. Macam mana tu? Macam susah sikit. Jangan, dia tak susah. Khussa, dagtin, qidh. Kalau boleh hafal macam tu, alhamdulillah. Kalau rasa tak boleh hafal seperti itu, cuba hafal dengan cara macam ni. 1, 2, 3, 4. Maaf saya guna mouse ya, tulis. Ini adalah sa, ini adalah ba, ini ta. Ini ta, ini adalah va. Sa, ba, ta, va. Ghain, kha dan qaf. Okey? Sa, da, ta, ga, ghain, kha, qaf. Hafal macam tu. Kalau susah nak hafal khussa, dagtin, qidh, hafal macam ni. Sa, da, ta, ga, semua boleh syunting kan? Syunting macam tu 4 kali. Sa, da, ta, ga, ghain, kha, qaf. Sa, da, ta, ga, ghain, kha, qaf. Barakallahu fikum. Lagi sekali, ulang lagi sekali. Adalah 1, 2, 3, 4. Sa, da, ta, ga, ghain, kha dan juga qaf. Ini adalah huruf apa? Huruf tafkhim, huruf yang tebal. Mesti ketika sebut itu adalah pangkal lidah terangkat ke langit. Yang baki pada huruf, semua huruf tarqiq ataupun kita panggil huruf istifal. Okey. Bersamaan pada perkataan isti'la, tafkhim, tebal. Perkataan istifal, keadaan huruf akan jadi apa? Nipis. Tarqiq dalam bahasa Arab. Okey? Barakallahu fikum. Untuk lebih jelas, mari kita tengok perbezaan di antara sifat isti'la dan juga istifal melalui video ini insya-Allah SWT. Saya ambil 2 huruf, iaitu huruf sad dan huruf sin, 2 huruf yang keluar dari tempat yang sama. Hanya perbezaan di antara 2 huruf ini adalah sifat isti'la. Kalau sad tafkhim, kalau sin adalah tarqiq, nipis. Kalau sad isti'la, kalau sin adalah istifal. Cuba kita tengok sama-sama. As, Pangkal lidah terangkat. as, Pangkal lidah menjauhi as, langit. as, Nampak? as, as. Nampak perbezaan. Kalau sad apa jadi? Pangkal lidah terangkat. Tapi kalau sin, pangkal lidah menjauhi langit. Kalau sad, pangkal lidah terangkat. As, Nampak? Ini adalah perbezaan di antara As. sifat isti'la dan istifal. as, 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 as. Baik. Jelas?
Sifat isti'la, sifat istifal tidak berkaitan pada bibir ya. Tolong. Jangan ada orang sebut ihdinas siratal mustaqim. No, no, Bila kita muncul mulut ketika huruf isti'la, apabila huruf isti'la itu berbaris hadapan. Kalau dia bukan berbaris dhamma, baris hadapan, tak boleh muncul mulut. Ya, ghairi, no, ghairi, no, ghairi. Jangan muncul mulut. Kenapa? Sebab kalau kita muncul mulut, dia akan jadi tebal lebih. Seperti mana tadi sebut. Kalau kita sebut nama, orang sebut nama kita dengan salah, kita macam tak suka kan? Kalam Allah Subhanahu Wa Taala kita kena jaga lebih banyak. Maaf saya sebut bagi contoh mungkin tak berkaitan dengan ilmu tajwid tapi untuk mudahan untuk kita faham pada bab ini. Kalau orang yang main music dia ada macam ada macam nota dia ikut do re mi fa kan betul. Saya bukan ahli muzik, bukan pandai sangat muzik, tahu pada bab ini tapi tahu orang tu dia guna nota tu kan. Kalau seorang dia sebut do di tempat re dan fa di tempat so, boleh ke orang akan kata salah? Kalau orang main muzik, bunyi lari sikit je, kata salah, tak betul. Kenapa? Dia kata tak betul. Ini lagu bukan macam tu, dia lain sikit. Ini adalah pada lagu. Kalamullah Subhanahu Wa Taala kita kena lebih jaga. Bukan kalau kita dengar orang baca salah, tak apalah, boleh je. Bukan tak apa. Kita kena bagi terangkan untuknya ini adalah salah, tak betul, kena baca macam tu. Baik, tapi cara nak kita terangkan pada orang kamu baca salah, itu adalah kena ada syarah hikmah. Kena ada syarah hikmah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarah hikmah, dengan kata-kata yang baik. Bukan kalau kita nampak orang baca salah, salah ni, semua tak betul, makhraj kamu out, semua tak salah. Tak, kita cakap dengan dia, jomlah kita sama-sama betulkan makhraj, kita belajarlah di satu tempat, jomlah kita macam tambah ilmu lah, belajar lagi, insya-Allah dengan guru yang lain. Bacaan kamu baik, hanya perlu macam sikit-sikit kita baiki. Itu adalah syaratnya. Barakallahu fikum. Kita perlu sekarang di masa kita, di zaman kita ini perlu syarah hikmah dengan dakwah. Banyak pada orang kadang-kadang minta maaf saya sebut dia tak jaga pada bab ini. Dia nak semua orang betul dengan cara jadi kun fayakun, tak boleh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala punya. Kun fayakun ini Allah Subhanahu Wa Taala punya. Kita tak boleh ubahkan orang dalam keadaan seperti itu. Benda perlu masa. Contoh orang baca Al-Quran sudah 40 tahun. Kemudian dia datang belajar dengan saya Al-Quran. Dia masih lagi huruf tebal selalu dia muncul mulut. Tak boleh saya nak harap dia baikikan bab ini dalam satu kelas, dua kelas. Mesti dia makan masa sikit. Sudah berapa puluh tahun baca macam tu. Jadi dia ambil masa. Dan bukan pada syarah hikmah, saya dengar dia baca salah dan kata okey tak apa, boleh. Tak boleh. Salah. Kena cakap dengan dia ini adalah salah. Cuba usaha. Kali ni okey, kali lain mungkin kurang sikit. Lama-lama akan jadi okey, bismillah. Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? Kita tukarkan ayat ini sikit-sikit lama-lama jadi qari insya-Allah. Biiznillah SWT jadi qari, jadi orang yang pandai baca Al-Quran, tapi perlu sikit-sikit. Tak boleh dengan satu hari. Benda ni perlu masa. Jadi perlu pada kita usaha insya-Allah SWT. Ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan karam-Mu ya Allah, beri pada kita insya-Allah untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna ya Allah. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. استعلاء استفال طيب soalan, apa hasil daripada sifat isti'la? Bunyi huruf akan jadi? Sila jawab. Siapa nak jawab? Tebal. Masya Allah, bagus, ahsanti. Kalau hasil daripada sifat istifal, bunyi huruf akan jadi? Akan jadi apa? Yang lain? Mana? Nipis. Masya Allah, ahsantum. Ketebalan huruf berkaitan dengan bibir. Jika kita muncung bibir, ketebalan akan jadi okey. Ayat ini betul atau tidak? Salah. Baik. Maknanya huruf tafkhim perlu kita muncung mulut? Tidak. Jangan umumkan, bukan tidak.
Kecuali Tidak. kalau huruf tafkhim Dhamma. itu Dhamma. 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 Yes, bagus, ahsantum. Kalau huruf tafkhim dhamma mesti kena muncul mulut. Tapi kalau bukan dhamma jangan kita muncul mulut ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada soalan sebelum kita masuk pada bab qalqalah? Ada soalan? Ada siapa-siapa ada soalan? Jangan risau. Apa yang saya cakap tadi semua dari awal saya akan buat ulangan juga dengan cara ringkas. Tapi sekarang kalau ada soalan boleh saya jawab insya-Allah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Wan Cu. Okay, saya nak tanya soalan. Macam contohnya huruf sod. Mhm. Huruf sod ni bila kita sebut kadang-kadang ada bunyi macam Macam sin sikit. sod. Macam tu. Betul Sod, tak saya macam- sebut? Macam mana lagi sekali? Sod. Cuba sebut dengan sukun. As. As. Nak no as. 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 Us. Us. Nak no us. 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 Dia tak perlu bibir bergerak ya, kanan kiri tak perlu. Ni dalam keadaan lidah itu akan bertemu dengan belakang gigi bawah. Hujung Ya. lidah bertemu dengan belakang gigi bawah serta pangkal lidah akan terangkat ke langit kalau huruf sad. Hujung lidah bertemu dengan belakang gigi bawah sambil menaikkan pangkal lidah. Sebab apa? Sebab huruf sad adalah di antara huruf tafkhim. Nanti insya-Allah Subhanahu wa taala apabila kita sampai pada level kedua, kita akan belajar makhraj huruf. Jadi apabila kita belajar makhraj huruf, kita akan ada latihan, praktis. Setiap pelajar kena sebut dan setiap pelajar kita akan tengok macam mana cara dia sebut dan kita akan bantu untuk baikikan jika ada salah biiznillah. Soalan yang lain? Syekh, saya ada soalan. Okey. Tadi saya ada letak pada chat. Macam mana kita nak raikan sifat syiddah kalau kita nak waqaf pada kalimah katakanlah dif'un. Dif'un. Kalau waqaf dia akan jadi apa? Dif. Macam mana? Macam mana Dif. dia bunyi dia? Dia akan jadi dif. 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 Macam tu je. Dan macam contoh sama, was-sama. Ini adalah hamzah di hujung. Ini adalah sifatnya syiddah. No was-sama. Tak boleh. Dia bukan qalqalah. Dia kena jaga sifat syiddah sahaja. Was-sama. Macam tu. Jelas? Okey. Jadi ada sedikit bunyi lah tu. Dif. Hamzah bukan ada sedikit, mesti kena bunyi hamzah itu sempurna. Dif. Dif. No dif itu langsung tak ada hamzah. Mesti kena ada bunyi hamzah sikit. Ya? Barakah. Baik. Alhamdulillah. Lain soalan yang lain. Baik. Kalau tak ada soalan, saya tanya sikit boleh ke? Barakallahu fikum. Insya-Allah ilmu tajwid ini sebenarnya ilmu dia yang tak susah. Dia tak susah. Hanya perlu pada kita faham. Dan saya insya-Allah akan raikan peringkat umur. Kalau kita mengajar pada budak-budak, lain pada kita mengajar pada dewasa, lain pada kita mengajar pada orang yang dia sekarang masya-Allah dia nak usaha untuk nak belajar betul-betul. Kita dalam umur seperti ini kita tak boleh setiap benda kita nak hafal. Jadi kita kena faham. Yang itu saya nak kita faham. Hafal itu masa akan datang insya-Allah akan okey, settle masalah itu. Tapi fahaman itu yang kita nak. Kenapa? Contoh huruf hams, 10 huruf, fahastahu syakhsun sakat. Ini adalah mungkin ada orang sampai berapa kelas dia tak hafal huruf hams. Masih lagi tak ingat lagi, lupa. Tapi dia dah faham maksud hams, dia dah faham maksud jahar. Lama-lama insya-Allah huruf ini akan hafal. Tapi kalau orang sudah hafal huruf hams tapi dia tak faham apa maksud hams, itu yang masalah. Sebutan akan jadi salah. Baik. Jadi mustahak sekarang kita nak faham pada bab ini, bab ilmu tajwid, kita nak faham betul-betul. Hafazan akan datang insya-Allah. Sebab kita ada latihan. Kita ada buku latihan, nanti semua akan tengok buku latihan apabila sampai pada semua. Buku latihan itu kita akan buat latihan terlalu banyak insya-Allah. Jadi apabila kita buat latihan banyak kali, kita akan lupa hukum-hukum ni insya-Allah. Ya? Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Ya saya nak tanya satu soalan, tapi soalan ni basic sangatlah. tak apa, itu
Tak ada masalah. Jangan malu. Walaupun itu soalan macam rasa bising. Mungkin orang lain dapat manfaat. Bismillah. Okey, sebab ada dua huruf, huruf dal dengan huruf ra. Dia dia dal tu dia taukid ke Ustaz? Dia bukan masuk dalam huruf tafkhim ke yang tebal? Dan ra tu dia ada keadaan yang dia taukid, ada keadaan dia tafkhim kan? So saya confuse kat situ. Baik. Huruf ra, betul macam Hajar sebut, Hajar Safina. Kata huruf ra, dia kadang-kadang ada keadaan dia baca dengan tafkhim, ada keadaan dia baca dengan tarqiq, nipis. Ada keadaan baca tebal, ada keadaan yang baca dengan nipis. Tapi huruf dal, ini adalah nipis, bukan tebal. Baik. Contoh, Maliki Yaumiddin. Nanti sebut Yaumiddin atau Yaumiddin. Yaumiddin kan? Betul tak? Cuba sebut, buka mic sikit. Sebut. Yaumiddin. Yaumiddin. Baik, maknanya Hajar tak ada sebut Yaumiddin. Yaumiddin kan? Dan itu adalah di antara huruf yang nipis. Pangkal lidah tidak terangkat. Yang terangkat itu adalah hujung lidah, bukan pangkal. Kita nak bezakan. Kalau pangkal lidah terangkat, bahagian belakang maksud kita. Kalau bahagian belakang terangkat, baru dia jadi tebal. Baik. Tapi kalau huruf dad, contoh waladdallin, ini dad memang tafkhim. Kan? Sebab apa? Sebab pangkal lidah terangkat. Jelas insya-Allah. Jadi dal adalah di antara huruf yang nipis selamanya. Dalam semua keadaan dia akan nipis, fathah, dhammah, kasrah dia nipis. Tapi kalau huruf ra seperti mana sebut tadi, dia kadang-kadang dia baca tebal ada beberapa keadaan, dan kadang-kadang dibaca dengan nipis beberapa keadaan, dan kadang-kadang juga dibaca tebal dan nipis. Tebal atau nipis ada juga beberapa keadaan. Nanti insya-Allah akan belajar dalam level ketiga insya-Allah SWT. Barakallahu fikum. Soalan yang lain? Baik. Baik, kalau tak ada soalan, ada satu soalan saya nak tanya. Sebab kita nak faham ilmu tajwid, bukan kita nak hafal ya. Barakallahu fikum. Bila sifat huruf dan makhraj huruf akan lebih jelas dan lebih terang? Dalam keadaan huruf sukun atau dalam keadaan huruf berbaris? Mana satu? Huruf sukun. Ahsanti, Masya Allah, bagus. Ingatkan, maka semua ya yang hadir dengan saya, ingatkan. Apabila huruf sukun, sifatnya, makhrajnya akan lebih jelas. Sifatnya dan makhrajnya akan lebih jelas ya. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Bukan maknanya kalau sin berbaris dia tidak ada sifat hams. Dia tetap ada sifat hams. Tapi tak kuat seperti mana apabila sukun. Okey? Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teruskan pada sifat yang seterusnya. Yang sifat yang terakhir nak kita belajar hari ini adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah, apa maksud pada qalqalah? Iaitu menyebutkan huruf qalqalah yang sukun disertai getaran ataupun pantulan suara yang kuat pada makhrajnya. Huruf qalqalah ada 5 huruf, iaitu qutbu jadin. Ataupun ada yang ayat Melayu biasanya sebut adalah baju dah kotor kan? Betul. Baik. Ini adalah huruf qalqalah, 5 huruf. Qalqalah ini terbagi kepada 2 bahagian. Qalqalah terbagi kepada 2 bahagian. Qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Mari terangkan satu-satu dan kemudian akan terangkan satu bahagian yang lagi pada qalqalah yang ulama panggil qalqalah akbar. Sekejap lagi kita akan terangkan. Yang pertama, perpecahan pada hukum qalqalah yang masyhur adalah 2 sahaja. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Tapi ada juga pada sebahagian pada ulama menambahkan satu bahagian adalah qalqalah panggil qalqalah akbar. Panggil qalqalah apa? Akbar. Mari kita terangkan satu-satu. Yang pertama, qalqalah sughra, iaitu apabila huruf qalqalah berada pertengahan bacaan. Apabila huruf qalqalah berada di pertengahan bacaan. Apa maksud pertengahan bacaan? Maknanya mungkin pertengahan kalimah ataupun di hujung kalimat tapi kita tidak wakaf padanya. Ini pertengahan ayat. Pertengahan bacaan ataupun pertengahan ayat. Contoh, wataj'alun yubsirun qad aflahal mu'minun. Ini panggil apa? Panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Baik. Bila qalqalah akan jadi qalqalah kubra? Tolong tutup mic yang lain, barakallahu fikum. Nanti waktu ada soalan kita buka mic insya-Allah. Bila qalqalah akan jadi kubra?
Iaitu apabila huruf qalqalah berada di akhir kalimah ketika wakaf. Apabila huruf qalqalah berada di akhir kalimah ketika wakaf. Macam contoh dekat sini. Qul huwallahu ahad. Wallahu min waraihim muhit. Qalqalah dekat sini panggil apa? Panggil qalqalah akbar. Qalqalah kubra, minta maaf. Panggil qalqalah kubra. Maknanya qalqalah sughra apabila huruf qalqalah berada pertengahan bacaan, pertengahan kalimah ataupun pertengahan ayat yang kita tidak wakaf padanya. Kalau qalqalah kubra iaitu apabila huruf qalqalah berada di akhir kalimah ketika wakaf. Di akhir kalimah ketika wakaf. Ini adalah panggil qalqalah kubra. Ini adalah pecahan pada hukum qalqalah yang masyhur. Ramai pada guru, ramai pada ulama guna qalqalah sughra, qalqalah kubra. Tapi ada sebahagian juga pada ulama menambahkan satu bahagian, dia panggil qalqalah akbar. Panggil qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Apabila huruf qalqalah berada di akhir kalimah ketika wakaf dan atas huruf qalqalah itu adalah sabdu. Ada sabdu di atasnya. Contoh, wa huwal haqq. Al-haqq. Ini adalah qalqalah dipanggilkan apa? Qalqalah akbar. Kenapa dipanggil qalqalah akbar? Dia kata sebab ada sabdu dekat situ. Jadi sebutannya adalah kena tekanan badannya lebih kuat. Baik. Jadi pada bab ini kita panggil qalqalah akbar. Dan ada sebahagian pada ulama panggil apa? Qalqalah kubra sahaja. Dia umumkan qalqalah kubra. Kalau di hujung kalimah ada sabdu ke tak ada sabdu, kita panggil apa? Panggil kubra. Kalau sughra pertengahan bacaan. Ini adalah khilaf pada ulama rahmat sebenarnya. Kenapa? Sebab untuk kemudahan pada pelajar, apabila kita sebut dengannya ini akbar, maknanya berhatianlah dekat sini. Apabila sebut, jagalah, kena jaga pada bunyinya kuat, kena jaga pada bunyinya betul-betul. Selain pada kalau kita sebut wa huwal haqq, al-haqq dengan qul a'udzu birabbil falaq. Qaf ketika pada surah al-falaq, bunyinya bunyi qalqalannya tak sama dengan al-haqq. Baik, dengan tekanan dan sebagainya. Jadi apabila ada sabdu dia panggil akbar, tak ada sabdu kita panggil qalqalah kubra sahaja. Ini adalah maksud pada sifat qalqalah. Qalqalah ini yang sekarang yang saya nak pada semua tolong hanya faham maksud qalqalah, apa maksud lantunan yang kuat yang terjadi di tempat makhrajnya dan huruf qalqalah. Itu sahaja yang saya nak. Nanti insya-Allah Subhanahu wa taala dalam level ketiga biiznillah Subhanahu wa taala pada pelajaran kita akan terangkan qalqalah itu serta kita akan terangkan kenapa qalqalah itu terjadi, kenapa hams itu terjadi, kenapa sifat syiddah terjadi, apa sebabnya, kenapa kita kena nafas berterusan, kenapa kena suara berterusan. Semua benda ni kita akan belajar di level-level yang akan datang. Tapi level asas sekarang yang saya nak pada semua sedikit pada maklumat, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringkasan pada kelas kita hari ini dalam page ni sudah ada. Yang pertama adalah pada sifat, saya nak 3 jenis sifat itu mustahak sangat kalau boleh kita hafal hurufnya serta kita faham maknanya betul-betul. Yang pertama sifat yang berkaitan pada nafas, kita ada 2 sifat, hams dan jahar. Kalau hams, nafas berterusan, kalau jahar, nafas tertahan. Kalau hams hurufnya fahathahu syakhsun sakat, kalau jahar hurufnya yang baki pada huruf. Kemudian sifat yang berkaitan pada suara, kita ada 3 sifat, syiddah, tawassud dan rakhawa. Syiddah adalah suara tertahan, hurufnya ajid, qittun, bakat. Tawassud suara sederhana, hurufnya lin, umar. Rakhawa adalah suara berterusan, hurufnya yang baki pada huruf. Tolak huruf tawassud, huruf syiddah, yang baki semua huruf rakhawa. Kemudian pangkal lidah. Pangkal lidah, sifat yang berkaitan pada pangkal lidah, kita ada isti'la dan istifal. Kalau isti'la, pangkal lidah naik ke langit ketika sebut huruf itu, hurufnya khussa dhaghtin qidh atau sada ta dha ghain kha qaf. Ulang lagi sekali, sada ta dha ghain kha dan qaf. Kemudian sifat istifal, pangkal lidah menjauhi langit. Pangkal lidah menjauhi langit. Hurufnya adalah yang baki pada huruf. Kemudian ada hari ini kita sudah belajar satu sifat pada sifat yang tidak memiliki lawan, iaitu sifat qalqalah. Qalqalah kita ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Kalau sughra di pertengahan bacaan, kalau kubra di hujung kalimah ketika waqaf. Contoh, qul huwallahu ahad.
qalqalah kubra. Yaqdi, qalqalah sughra. Barakallahu fikum. Ini sahaja yang kita nak sampaikan pada hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya buka peluang untuk soal jawab dulu. Kalau pastikan semua okey, baru kita pindah pada yang lain. Ada soalan? Ada siapa-siapa ada soalan? Okey semua insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum. saya nak bertanya soalan. Boleh, silakan insya-Allah. Wan Chu tanya soalan. Okey, silakan. Ustaz, Bismillah. bagaimana kita nak mengelakkan diri tu terbawa-bawa huruf yang tebal sebelumnya? Contohlah kalau huruf tu do sebelum tu, tapi huruf selepas tu pun kita terbawa ketebalannya tu. Ini adalah perlu kita praktis, latihan. Seperti mana kita kata ilmu tajwid terdiri pada 4 perkara, mentawih makhraj, sifat, hukum-hukum tajwid, dan banyakkan latihan dan praktis sehingga kita dapat sebutan yang sempurna. Jadi praktis itu kena ada dengan orang guru. Sebab ini adalah dengan Quran ini diambilkan dengan syarat talaqi. Baik, jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini kena ambil dengan syarat talaqi. Tengok pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia ambil Al-Quran pada malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala boleh turunkan Al-Quran teruskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi melalui juga pada malaikat Jibril. Menajar pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nak faham Al-Quran ini kena belajar dengan cara berguru, dengan cara talaqi. Dengan cara talaqi. Sahabat Nabi SAW pun diambil dengan Nabi SAW dengan cara talaqi. Jadi kalau kita nak dapat sebutan yang sempurna, kita kena betulkan bacaan dengan guru. Tidak boleh kita dapat sendiri. Baik. Quran Al-Karim, cara belajarnya lain pada kitab-kitab yang lain. Oh, maaf, barakallahu fikum, kurang sihat sikit. Cara belajar Al-Quran tak sama dengan cara belajar kitab-kitab yang lain. Mungkin kitab-kitab lain katalah buka YouTube sekejap kita dengar apa, mungkin jadilah. Tapi Al-Quran ini tak jadilah. Kita buka YouTube kita dengar orang macam mana baca, okey. Macam kadang-kadang orang tanya dia, macam mana kamu belajar? Dia kata saya belajar Al-Quran melalui guru adalah dalam internet, YouTube apa dan sebagainya. Kamu baca ke dengan guru tu? Tak, saya dengar dia baca, saya ikut dia. Cara macam ni bukan tak boleh. Boleh. Tetapi manfaatnya sikit sangat. Kenapa? Sebab kalau kita baca salah, guru tu tak dengar kita. Baik? Guru tu tak dengar pada kita. Macam dulu saya bulan Ramadan tahun 2020 kalau tak silap, saya membawakan satu program untuk tadarrus Al-Quran dekat satu surau. Ramai pelajar lebih kurang hampir dalam 200 orang yang ikut kursus, ikut tadarrus itu. 200 ataupun kurang. Yang penting, saya baca satu ayat, orang tu ulang. Saya baca, orang tu ulang. Nak cakap betul, bukan semua orang baca betul. Banyak pada yang hadir ada yang baca makhraj tak betul. Jadi saya tak dapat nak betulkan bacaan satu-satu. Lepas saya tengok macam tu, saya larangkan jalankan program seperti itu. Tak nak. Kenapa? Saya buka program tadarrus, setiap orang kena baca. Kita dengar bacaannya dan kita betulkan bacaannya. Sebab apa? Sebab ini adalah cara yang betul untuk belajar. Nak belajar dengan cara kita baca, orang lain yang baca, ini boleh kita buat. Orang panggil nama talqin. Tapi cara ini, kalau ramai yang hadir dengan kita sampai 200 orang, telinga kita tak akan dengar semua orang tu. Kadang-kadang yang bacaan salah akan jadi betul dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh fokus semua orang tu. Jadi adalah syarat untuk belajar Al-Quran, mesti guru tu dengar kita dengar dia. Kalau tambah lagi dengan zaman teknologi yang kita ada sekarang, tambah lagi kita boleh tengok guru dan guru tengok kita, itu lebih afdal, lebih baik daripada kita belajar hanya dengan suara, ya. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Soalan yang lain, ada soalan? Ada siapa-siapa ada soalan? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra kan makna dia lebih kuat. Balikkan dia, lantunan dia. Betul? Yes, qalqalah kubra dia akan lebih jelas, lebih kuat daripada qalqalah sughra. Jadi confuse. Jadi mana satu yang betul, Ustaz?
Kalau macam ahad atau ahad, kalau macam ahad, seolah-olah dia tu macam dimatikan dengan hamzah. Jadi itulah minta penerangan Ustaz. Yang pertama pada qalqalah ini kita kena tahu pada tahapnya. Qalqalah ini ada peringkat untuknya. Ada qalqalah paling kuat apabila huruf qalqalah qalqalah paling kuat adalah pada huruf qalqalah huruf ta. Qalqalah kurang sikit pada huruf qaf. Lagi kurang pada huruf yang baki pada huruf qalqalah ba, jim, dal. Soalan pada haja maznah tadi adalah bagaimana untuk qalqalah itu, adakah ada hamzah dan sebagainya macam tu. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, adakah sebutan seperti itu, atau qul huwallahu ahad, Allahus samad, adakah macam tu? Mana yang betul? Mesti ada bunyi macam kuat sikit pada bunyi di hujung. Yang pertama, jangan kita campurkan bunyi qalqalah dengan hamzah, sebab ini kira di antara kesalahan. Nak jaga pada bab ini untuk sebutan qalqalah tanpa bunyi hamzah, jaga bahagian dagu tu. Bahagian dagu dekat sini adalah huruf qalqalah. Tadi kita kata qalqalah, apa maksudnya? Lantunan ataupun bentulan yang kuat yang terjadi di tempat makhraj, kan? Kalau katalah huruf dal, mana makhrajnya? Hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Ad, ad, ad. Jadi lantunan itu kat mana? Hujung lidah dengan pangkal gigi atas. No bibir, no bahagian dagu tu. Ad, ad, ad. No, ad. Kalau bahagian dagu tu dia turun sangat ke bawah, sikit sangat tak masalah. Tapi kalau turun sangat, dia akan jadi hampir pada makhraj huruf hamzah. Ad. Apabila kita buka, dia automatik akan keluar macam bunyi hamzah. Itu kira di antara kesalahan. Tak betul. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Dan juga nak minta pada semua pelajar perhatian pada satu bab. Kadang-kadang imam dia pakai mic yang macam dekat sangat pada mulut. Baik. Dan ataupun seperti mana kita guna sekarang ni, zaman teknologi ini, macam kadang-kadang mungkin mic original bagus yang dia dapat tangkap, walaupun bunyi sikit dapat tangkap juga. Jadi kadang-kadang bunyi yang kita dapat itu adalah secara kelebihan. Orang tu mungkin dia bahasa biasa normal, tapi sebab ada teknologi, barang teknologi ni, jadi ada problem sikit. Jadi pada bab ini pun kita kena jaga. Macam kadang-kadang ada pada pelajar bawa pada saya satu audio, file audio suara, dia hantar pada saya, Syekh, tolong dengar, ini baca betul ke salah? Biasanya saya soalan seperti ini saya tak jawab. Saya kata tak tahu. Wallahu alam. Nanti saya jumpa dengan orang tu, nanti kita dengar dia lah. Biasa saya tak jawab. Kenapa tak jawab? Ikhlaskan bab fitnah. Satu, yang pertama, orang awam bukan kerjanya untuk dia nak tengok orang ni baca betul ke salah dan sebagainya. Dia ada hak untuk tanya bacaan betul ataupun salah. Tetapi jangan, mungkin ada di antara kita orang guru-guru yang mengajar Al-Quran. Jangan kamu sebagai guru jawab melalui pada SMS ke, melalui pada audio, melalui dan sebagainya. Kata ini salah dan sebagainya. Sebab kebanyakan soalan seperti ini datang untuk apa? Untuk nak keluarkan isu. Macam kata adalah, oh ni salah, ni guru ni cakap ni pasal salah dan sebagainya. Tak. Syarat untuk dakwah kepada Allah SWT bukan seperti ini. Kalau betul-betul imam itu adalah baca salah, kita ada cara untuk dakwah untuknya. Macam ada cara untuk kita nak cakap ini adalah salah dengan cara lain. Baik, bukan dengan cara macam kita umumkan di hadapan semua orang, itu adalah bukan caranya. Tapi khulasannya, sebab kita balik pada soalan yang tadi asal, hamzah menambahkan hamzah pada qalqalah ini adalah kira di antara kesalahan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini kira salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua itu tak boleh. Allahus samad tak boleh. Allahus samad. Ahad. Ahad tak boleh, ya. Kita jaga pada bab ini. Barakallahu fikum. Soalan yang lain? Siapa ada soalan? Baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala pada kelas esok biiznillah subhanahu wa ta'ala kita akan belajar hukum nun sakinah insyaAllah, dan hukum
mim sakinah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Hukum nun dan mim. Kita akan ambil dua hukum insya-Allah. Jadi saya harap pada semua pelajar saya tolong insya-Allah ada nota, ada share dalam grup tadi? Ada kan? Kalau tak silap. Ada nota itu dalamnya ringkasan untuk hukum-hukum. Hanya yang saya nak minta pada semua, tolong tengok saja. Tengok sikit. Macam nota itu, bacalah sikit. Supaya esok apabila kita terangkan insya-Allah hukum, tak rasa susah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Buat ulangan sebagai ulangan. Saya rasa semua hukum ni kita sudah belajar sebelum ni. Buat ulangan, tengok nota ini insya-Allah. Dan saya akan share selepas setiap kelas, akan share soalan dengan semua. Esok pukul berapa? Esok insya-Allah masa yang sama insya-Allah 2 suku. Bismillah. Saya akan share dengan semua selepas kelas ini soalan melalui handphone. Kita dalam grup saya akan share soalan itu kita jawab melalui handphone saja. Nanti kita pilih, contoh ada soalan, pilih mana jawapan yang betul. Hanya letak right mana tempat yang jawapan yang betul. Soalan ini bukan exam. Ya, bukan exam nak tahu siapa faham, siapa tak faham ke apa, lulus ke tak lulus. Bukan tujuannya seperti itu ya. Ini adalah tujuannya untuk kita buat ulangan. Namanya latihan, bukan namanya exam ya. Dan di hujung selepas habis akan ada markah. Alamak, ada markah juga. Orang lain boleh tengok, alamak dapat markah rendah ke apa. Tak ada. Jangan risau. Markah ni tak ada siapa-siapa dapat. Hanya saya yang boleh tengok. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ini? Tujuannya untuk saya tahu setiap orang bagaimana dia belajar, macam mana dia faham ataupun tidak. Jika ada yang benda yang tak jelas, saya akan top up biiznillah. Saya akan bantu insya-Allah pada setiap pelajar, akan tengok mana kelemahan. Sebab kebiasaan apabila semua ramai-ramai jawab, kita akan tengok mana kelemahan kebanyakan pada pelajar, kelemahan dia kat mana. Jadi kita akan top up dekat situ. Kita akan jaga pada bab ini. Jadi saya harap pada semua pelajar latihan yang nak share dengan semua. Sekejap lagi insya-Allah tolong semua kena buat. Semua kena buat ya. Barakallahu fikum. Biiznillah subhanahu wa ta'ala latihan itu akan ada masa sampai esok sebelum masa kelas kita. Kelas kita esok insya-Allah pukul 2 suku. Maknanya pukul 1 latihan itu dia tutup. Automatik akan tutup pada pukul 1. Jadi maknanya kena settle jawapan dari hari ni, dari selepas sejam dari sekarang, mungkin pukul 5 saya share insya-Allah. Dari pukul 5 ada masa sampai esok pukul 12 lebih kurang macam itulah insya-Allah. Jadi tolong kena settlekan jawapannya insya-Allah. Wajib ke? Wajib kena buat? Dia kita tak boleh kamu wajibkan kena mesti buat dan sebagainya. Tapi kalau nak belajar dengan cara yang betul biiznillah subhanahu wa taala, nak amalkan dengan niat yang tadi kita kata ya Allah mudahkan untuk kita nak baca Al-Quran dengan cara yang baik ya Allah dengan sebagainya, itu adalah kita tadi niatkan kena amal. Niat tanpa amal ilmu tanpa amal tak boleh. Kena amal baru kita dapat hasil yang terbaik biiznillah ya. Jadi kita insya-Allah kita buat sama-sama. Insya-Allah subhanahu wa taala. Mungkin buku insya-Allah Datin yang uruskan untuk program ini dengan Datin, insya-Allah dia mungkin akan post buku ni pada hari ini insya-Allah mungkin, ataupun sudah post wallahu alam, tak tahu. Jadi insya-Allah mungkin buku semua masing-masing akan dapat buku esok ataupun lusa, kira sudah semua ada buku insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi latihan insya-Allah kita akan mula pada kelas ketiga. Kelas ketiga insya-Allah ataupun kelas keempat biiznillah akan ada latihan. Kita melalui pada buku latihan nombor 1. Kita akan buat sama-sama insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita khatamkan majlis kita pada hari ini biiznillah dengan persoalan. Boleh? Persoalan. Baik, siapa nak jawab buka mic jawab, tak ada masalah. Ni tak nak panggil satu-satu. Hanya jawab saja. Apa maksud pada hams? Nafas terlepas, Syekh. Nafas terlepas, bagus. Apa huruf hams? Siapa nak sebut? yang berterusan. Apa huruf hams? Nafas berterusan. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu, sebut. Fahassahu syakhsun sakat. Masya Allah. Baik. Apa maksud pada sifat jahar? Terang. Nafas tertahan. Nafas tertahan. Bagus. Bagus. Ahsantum. Masya Allah. Baik. Apa maksud pada sifat syiddah? Tahan.
Suara. Suara tertahan. Suara tertahan. Bagus. Baik, saya bagi satu huruf kamu cakap. Ini syiddah atau tawassut atau rakhawah. Huruf lam. Tawassut. Masya Allah. Huruf ghain. Rahawa. Rahawa. Khawa. No tak boleh ya. Rakhawah. Baik, huruf ra. Tawassut. Tawassut. Masya Allah. Baik. Teruskan sifat yang berkaitan pada pangkal lidah. Sifat yang berkaitan pada suara. Itu apa maksud pada syiddah? Suara? Suara bertahan. Apa maksud pada sifat tawassut? Sederhana. Suara sederhana. Di antara syiddah dan rahawa. Masya Allah. Baik. Apa maksud pada sifat rakhawah? Suara berterusan keluar. Suara berterusan keluar. Masya Allah. Baik. Soalan lagi pada sifat yang berkaitan pada pangkal lidah, isti'la dan istifal. Apa hasil daripada sifat isti'la? Tebal. Huruf akan jadi tebal. Bagus. Apa hasil daripada sifat istifal? Nipis. Bunyi huruf akan jadi nipis. Masya Allah. Bagus. Baik. Apa huruf tafkhim? Huruf tebal. Isti'la tu apa hurufnya? Masya Allah. Okey, khussa ضغط قيض, khussa ضغط قيض atau sada tada ghain kha qaf. Nampak lebih mudah hafal sada tada ghain kha qaf kan? Okeylah hafal macam tu. Sebab nanti insya-Allah waktu kita belajar sifat huruf, kita akan belajar satu sifat namanya itbaq. Huruf itbaq apa? 4 huruf. Sada tada. Jadi kita dah mudahlah sikit untuk nak ingat bismillah subhanahu wa taala. Baik. Qalqalah. Qalqalah apa maksud pada qalqalah? Lantunan. Lantunan. Bagus. Baik, apa huruf qalqalah? 5. Baik, baju dah putus ataupun qutbu jadin. Okey. Kalau berkataan muhit. Ini apa? Qalqalah apa? Sughra ke kubra? Kubra. Kalau yaqdi. Ini apa? Sughra ke kubra? Masya Allah. Cemerlanlah pelajar ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Kalau macam ni, kita insya-Allah esok biiznillah kita hadir pada kelas dengan keadaan semua semangat untuk nak belajar insya-Allah. Dan saya harap pada semua pelajar yang join dengan kita biiznillah subhanahu wa taala, jangan lupa ingatkan pada yang infak pada program ini insya-Allah subhanahu wa taala, khususnya pada Allah yarham, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita jaga maksudnya pada doa pada Allah yarham Hajah Kasmini binti Hashim. Kita ingatkan dia insya-Allah, doakan untuk dia biiznillah. Nabi SAW di antara hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak balaskan satu benda dengan orang tapi kita tak tahu nak balaskan dengan apa, mana yang kita nak balaskan dengan benda apa, kita sebut jazakallahu khairan. Jadi kita mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada orang yang infak untuk program ini. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat biiznillah untuk niat insya-Allah subhanahu wa taala. Dan semoga insya-Allah amalan ini jadi di antara amalan yang kita dapat keridaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dapat dekat pada Allah, dekat pada Rasulnya biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ala kulli khair. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina maulana innaka tawwabur rahim warhamna rahmatur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa al islam la mahdan imtihan. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحم الحاجة كاسمين بنت هاشم يا رب العالمين رحمة واسعة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا اكرم الاكرمين ارفعها في اعلى العليين مع الحبيب المصطفى طه الامين سيد الخلق اجمعين. اللهم انك انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخلنا الجنة بسلام مع النبي المصطفى العدنان. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. Dan terima kasih semua pada yang hadir. Ahlan wa sahlan. Datin, assalamualaikum. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Syekh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah boleh tutup recording. Selamat berpuasa, buka puasa semua. Sama-sama. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, besok sama waktu ya. InsyaAllah. Jangan lupa dan link yang sama. Dan link yang sama ya. Baik, terima kasih. Terima kasih aja. Terima kasih semua. Ustazah Ummu Amira boleh tutup recording? Baik.